Setiap wanita yang melahirkan pastinya mempunyai impian untuk menyusukan sendiri bayi mereka. Namun, tidak semua beruntung disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan susu badan dan mengalami masalah kesihatan. Menurut pengerusi inisiatif hospital rakan bayi Universiti Sains Malaysia USM, Prof. Madya Dr. Nur Aida Ramdi, bayi yang baru lahir perlu menyusu badan kerana susu ibu membekalkan nutrien yang terbaik untuk bayi. Kesedaran yang tinggi terhadap kebaikan dan khasiat susu ibu menyebabkan ramai wanita kini bersedia menjadi ibu susuan untuk menyusukan bayi secara eksklusif. Seorang ibu pastinya akan berasa sedih serta terdesak apabila mereka tidak mampu untuk menyusu dan berusaha mencari alternatif lain termasuk mendapatkan bantuan daripada ibu susuan. Asyah Maharam, 35 tahun, mempunyai 8 orang anak susuan dan berpuas hati apabila dapat membantu ibu lain yang tidak dapat menyusukan bayi mereka. Apabila terjalinnya ikatan antara ibu dan anak susuan, apakah perkara yang perlu diketahui oleh mereka agar tidak berlaku kekeliruan atau salah faham di kemudian hari? Apakah yang perlu diketahui berkaitan dengan ibu susuan? Seperti mana yang kita tahu, susu ibu amatlah bernutrisi tinggi dan setiap bayi perlukannya. Tetapi ada bayi tidak mendapatnya daripada ibu mereka sendiri. Jadi hari ini itulah yang akan kami bincangkan bersama dengan 3 orang tetamu kita. Betul pun. Sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Saya perkenalkan. Yang pertama sekali kita bersama dengan Profesor Dr. Fariza Muhammad Syam, iaitu Pengarah Institut Islam Hadari UKM. Assalamualaikum Prof. Apa khabar? Selamat tengah hari Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Okey. Selain itu kita juga bersama dengan Tuan Faisaluddin Yusof, seorang peguam syar'i yang tak asing lagi bersama kami di Wanita hari ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, Uyaina dan Saginta. Selamat tengah hari Tuan. Makin berseri-seri lah pula Tuan Faisal ni, lama tak jumpa ya. Set WHI merindui Tuan Faisaluddin. Ya, betul. Dan terakhir sekali kita bersama dengan Puan Asma Muhammad Noor yang juga merupakan seorang ibu susuan. Assalamualaikum Puan Asma. Puan Asma, nanti kalau boleh tolong unmute kan mic tu? Waalaikumsalam. Jauh berada di Kelantan ya Puan? Ya. Ya saya. Okey, baik. Hari ini kita nak bercakap tentang ibu susuan. Dan kalau kita lihat hari ini panel-panel kita pun bukan calang-calang. Jadi bermakna bukan sahaja kita nak melihat dari sudut pandangan Islam tetapi dari sudut pandangan sivil juga. Jadi permulaannya Prof, kalau boleh sebagai mukadimahnya berkongsi apa sebenarnya yang ditakrifkan sebagai ibu susuan, anak susuan dan dari sudut hukum bagaimana ianya boleh kita kaitkan. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uyaina dan juga Jita dalam program ini. Bagi pandangan saya, isu ini memang sangat bagus untuk dibincangkan kerana sekarang ini memang isu ini sedang sering diperkatakan dan sejak dulu lagi. Ya. Kalau kita lihat dari sudut hukum Islam secara asasnya adalah harus. Ini adalah berdasarkan kepada, kalau kita selusuri kisah Nabi Muhammad SAW sendiri, baginda mempunyai 3 orang ibu susuan, iaitu yang pertama sekali Ummu Aiman, yang kedua Suwaibah dan yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Tapi biasanya dengan susu ibuan Halimatus Sa'diyah inilah yang paling dikenali oleh kita semua dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sudut hukum maknanya adalah harus untuk kita untuk ibu susuan ini dan juga anak susuan. Namun begitu dalam Islam itu kerana menjaga kemaslahatan ummah, maka ada syarat-syarat tertentu yang perlu diteliti ataupun yang perlu diperhatikan kalau ada kita masyarakat berhasrat untuk melantik ibu susuan ataupun untuk menjadi ibu susuan ini. Mengapa hal ini sangat diambil berat oleh ajaran Islam?
kerana untuk menjaga kemaslahatan dari sudut nasab dan juga dari sudut mahram itu sendiri nanti, kerana ada syarat-syarat tertentu itu ya, kalau untuk para penonton memahami. Yang pertama ya, para ulama bersepakat bahawa seorang bayi itu boleh menjadi anak susuan apabila terdapat 2 syarat utama, ya, iaitu yang pertama, bayi yang disusukan mestilah berumur bawah 2 tahun. Maknanya bayi disusukan iaitu 2 tahun ke bawah. Kerana dalam Al-Quran pun kalau kita lihat ada ayat menyatakan bahawa ibu menyusu tu lebih kurang dalam tempoh 2 tahun. Ya. Jadi ibu susuan pun maknanya untuk bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Jika bayi berkenaan masih belum berjaya disusukan hingga umurnya melebihi 2 tahun, maka bayi itu tidak akan sama sekali dikira sebagai anak susuan. Maknanya anak susuan itu syarat yang pertama, mesti 2 tahun ke bawah. Okey, baik Prof. Minta maaf saya mencelah, Prof. Prof, minta maaf saya mencelah. Bayi mestilah disusukan sebanyak 5 kali kenyang dalam tempoh umur yang tidak melebihi 2 tahun tersebut. Okey, baik Prof. Bermakna Prof, mungkin kita boleh berkongsi syarat-syaratnya sepanjang perbincangan kita. Maaf saya mencelah Prof. Tapi pembukaan yang cukup teliti yang diberikan oleh Prof. Saya kira maksud di sebaliknya ibu susuan, anak susuan dan syarat-syaratnya. Tapi kita akan berkongsi lebih lanjut berkaitan dengannya. Tapi nak tanya kepada Tuan Faisaluddin. Tuan, kalau kita lihat dari sudut undang-undang, mungkin Tuan boleh kongsikan apa yang perlu dititik beratkan dari sudut undang-undang syariah dan juga sivil bagi seorang yang ingin menjadi ibu susuan dan keluarga yang mempunyai anak itu sendiri. Baik, terima kasih ya Sanggita. Sebelum saya respon apa yang ditanya oleh Sanggita tu, saya kongsikan sedikitlah dengan penonton. Biasanya keadaan ibu susuan ataupun anak susuan ni berlaku sebagai contoh, ibu kandung tu kematian ya, anak yang baru lahir tu ibu kandungnya meninggal dunia. Ada juga ibu kandungnya yang tak mampu memberikan susu ya, sebab mungkin faktor kesihatan. Ada juga yang dalam kes sebagai contoh anak angkat ya, nak jadikan dia sebagai tak ada apa-apa halangan dari segi hubungan mahramnya ya. Ada juga contoh anak luar nikah. Itulah keadaan-keadaan yang selalu berlaku, yang selalu terjadi berkenaan dengan ibu susuan. Baik, dari undangannya pula ya, biasanya begini ya, kita nak ambil anak susuan tapi kadang-kadang kita terlupa nak jaga hak dan juga kebajikan anak tersebut. Contoh ya, kalau dia ada mak ayah tak apalah. Tapi dalam keadaan sebagai contoh, kalau dia anak luar nikah, anak pungut ataupun anak angkat yang baik ya, bila dia dah besar. Jadi mungkin disebabkan hukum syariah sebagai contoh, hukum syarak ni, anak susuan dia tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka mak susuan dia dan ayah susuan dia. Dia tidak boleh berkahwin ya. Dia tak boleh begitulah berkenaan dengan hak jagaan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang anak susuan ni baik, bila dah besar dia pula yang lebih menjaga daripada anak sendiri. Ada tu ya. Jadi bila kita sayang kepada anak susuan kita tu, kita ada instrumen-instrumen yang dibenarkan oleh hukum syarak dan perundangan. Sebagai contoh, boleh bagi wasiat, boleh bagi hibah, hadiah untuk anak tu. Dan kena ingat ya, baik anak susuan ataupun anak kandung, anak angkat dan sebagainya, semua ibu bapa angkat, ibu bapa kandung, ibu bapa susuan tertakluk kepada undang-undang akta anak-anak ataupun akta kanak-kanak ni, Child Act ya. Kalau ada berlaku pengabaian, ada berlaku penderaan, maka ada hukumannya yang boleh dikenakan terhadap termasuk ibu susuan tadi. Jadi dalam hal ini saya nak tambah sikit saja lagi. Silakan Tuan. Sikit saja lagi daripada apa yang Prof telah perincikan tadi itu berkenaan dengan 2 tahun, bawah umur 2 tahun, kemudian yang 5 kali ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau tidak ada orang kata sebab yang sepatutnya, sebagai contoh mak dia meninggal ke apa kan, saja dia nak bagi anak kau, saja nak bagi kan, sekali tepat, itu tak dibolehkan, tak boleh ya.
Jadi mesti ada alasan yang kukuh. Contohnya tolonglah susukan anak saya ni sebab saya tak ada kemampuan nak memberikan. Ataupun susu saya dah baru sebulan dah habis dah. Anak baru berumur sebulan dah habis. Jadi mesti ada alasan yang mendesak, alasan yang orang kata yang mesti mustahak. Jangan saya saja bagi. Betul, tak boleh saja-saja bagi sebab itu akan memberi kesan jangka masa panjang di kemudian hari. Dan banyak lagi saya nak tanya kepada Tuan Faisaluddin, khususnya dari sudut pandangan sivil pula. Adakah ini berbeza dengan pandangan Islam? Tetapi sekejap lagi minta Tuan jawab soalan tu. Sebab saya nak tanya kepada Puan Asma, difahamkan sekarang ni Puan Asma ada 2 orang anak. Seorang Puan sedang mengandung sekarang ni, seorang lagi. Dan ada 2 orang anak susuan. Jadi sebagai permulaan mungkin Puan boleh kongsikan kenapa, atas faktor apa yang membuatkan Puan ingin memberi susu kepada 2 anak ini? Okey, yang pertama sekali untuk Farhanis ni, bermula dengan seorang senior saya, iaitu Puan Maisarah Rafi'i. Dia yang mencari perantara untuk saya menjadi ibu susu kepada Farhanis ni. Sebab dia ada kenalan dekat hospital HUSM. So dia tanya dalam satu grup WhatsApp kami lah. Okey. Siapa yang sudi untuk menjadi ibu susu kepada Farhanis, kepada baby yang baru lahir. Sebab ibu dia tengah koma. Jadi saya rasa di situlah saya rasa terpanggil lah untuk membantu. Okey, baik. Dan mungkin bagi mereka yang tidak tahu, Yana, Puan Asma adalah ibu susuan kepada adik Farhanis yang dilahirkan pada tahun 2019 disebabkan ibunya yang menghidap komplikasi tumor dan berada dalam keadaan koma. Baik, mungkin pengalaman Puan Asma ni boleh membuatkan saya ingin bertanya kepada Tuan Faisal. Tuan Faisal, saya ada membaca yang kalau menjadi ibu susuan, ibu itu harus menziarahi anak itu walaupun bukan sekerap tetapi harus menziarahi anak itu, mengambil tahu apa yang berlaku dalam hal hidup anak itu. Dari sudut undang-undang, bagaimana sekiranya ibu susuan itu gagal melakukannya, Tuan? Okey, Sanggita. Dari segi undang-undang tidak ada sebarang bentuk akta ataupun peruntukan dalam mana-mana undang yang memaksa, mewajibkan ataupun kalau tak buat kena denda ataupun kena ada hukuman. Tidak ada dalam negara ini. Tapi kita kena ambil maklum dan kena tahu perkara ini kenapa digalakkan, kenapa para ulama menggalakkan ibu susuan ataupun anak susuan tu saling ziarah-menziarahi. Sebab dalam hukum Islam, apabila dah jadi anak susuan, maka anak-anak kandung kepada ibu susuan kita tu dah dianggap macam adik-beradik kandung. Kita tak boleh kahwin dengan dia. Jadi bayangkanlah, kita baru berumur 2 tahun waktu tu. Kita pun tak kenal mak susuan kita tu. Besok bila kita dah umur 30, 20, terjumpa pula lah adik kandung tu di universiti. Bercinta pula. Kenapa? Sebab kita tak pernah lepas berumur 2 tahun tu tak meneruskan hubungan silaturahim. Tak saling kenal mengenali. Itu yang dielakkan. Itu yang kita takut nanti jadi pula jatuh cinta, tak apa. Berkahwin pula dengan adik-beradik kandung susuan. Itu tak boleh. Itu hukumnya haram. Jadi dari segi konteks soalan Sanggita tadi, setakat hari ini tidak ada sebarang undang-undang dalam negara ini, baik undang-undang sivil ataupun undang-undang syariah di negeri-negeri yang ada ini, yang memerintahkan ibu susuan tu wajib kena ziarah ataupun anak susuan tu wajib kena ziarah mak susuan dia. Kalau tak ziarah kena denda ataupun kena penjara. Setakat hari ini tidak ada. Tetapi ianya adalah hukum yang sedia maklum dalam hukum syarak. Itu kena jaga tu. Sebab bab nasab ni penting. Jangan kata adik-beradik susuan. Baru-baru ni kita baca satu laporan di dalam media, saya tak pasti dalam negara ni ataupun di luar negara, yang mengatakan bahawa adik-beradik pun boleh kahwin. Abang dengan adik kandung. Saya rasa di negara jiran ke mana Cuma dari segi amalan bangsa lain dalam negara ni, contoh orang India, orang Cina, dari segi apa kesan dia kalau dia ambil anak susuan tu saya tak berapa pasti. Tetapi amalan dan budaya ni memang ada. Maknanya masyarakat
Tionghoa, masyarakat India, masyarakat yang bukan Islam dan negara ni pun memang mengamalkan mempraktiskan amalan ibu susuan. Apatah lagi kalau ibu susuan tu orang yang sehat, dia punya environment pemakanan dia bagus ya. Kita sekarang ni banyak ibu-ibu dan juga pasangan muda hidup di bandar dengan keadaan kehidupan yang mencabar, makanan segera aja. Tapi mungkin anak kita tu tak dapat khasiat macam Puan Asma tu. Mungkin Puan Asma tu makan makanannya berkhasiat. Kan? Sebab itu sunnahnya Rasulullah SAW dihantar oleh ibundanya dan juga ahli keluarganya berjumpa dengan Halimatus Sa'adiyah untuk dapat makanan dan sumber susu yang sihat, sebab Halimatus Sa'adiyah ibu susuan Rasulullah ni duduk di tempat contoh macam di Cameron Highland tu. Tak ada chemical, environment dia bagus. Jadi susu yang dihasilkan tu sangat berkhasiat. Itu sebut. Dan Tuan, walaupun Tuan kata tak ada akta yang memperuntukkan untuk hal itu, saya kira ia berbalik kepada tanggungjawab ibu susuan dan juga ibu kandung untuk memastikan perkara-perkara seperti senario yang Tuan cakap tadi tu tak terjadi di kemudian hari. Kita dengar macam dalam drama, tapi inilah sebenarnya hakikat yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni kalau kita memandang enteng tentang topik ibu susuan pada hari ini. Dan Prof, tadi Prof ada bercakap tentang hukum pertama, anak itu tadi syaratnya mesti bawah usia 2 tahun. Dan kedua syaratnya pula adalah mesti 5 kali kenyang. Kalau Prof nak terangkan lebih terperinci lagi dengan apakah yang dimaksudkan dengan 5 kali kenyang dan apakah juga yang akan terjadi sekiranya anak yang diberikan susu itu sudah berusia lebih daripada 2 tahun, Prof. Silakan. Ya, terima kasih. Sebab apabila syarat itu yang telah diletakkan dalam hukum syarak, maka ibu susuan dan anak menjadi ibu susuan dan anak susuan adalah terangkum dalam syarat tersebut. Maknanya kita harus dibolehkan untuk menjadi ibu susuan atau untuk menjadi anak susuan apabila syarat itu telah dipenuhi. Seandainya tidak dipenuhi syarat tersebut, maka dia tidak dipanggil sebagai anak susuan ataupun ibu susuan. Maknanya kalau kurang daripada 5 kali, maka dia bukan jadi ibu susuan, ya, ataupun dia tidak menjadi anak susuan. Kerana itulah syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak ataupun dalam ajaran Islam, ya. Mengapa dari aspek psikologi, ya, mengapa anak ini dikatakan mempunyai hubungan ibu susuan dan mesti 5 kali kenyang, ya. Kerana susu ini, ya, dari aspeknya sebagai kita ibu, ya, dari segi biologinya, susu ibu itu adalah datang daripada darah daging ibu itu sendiri. Apa yang kita makan, apa yang terkandung di dalam badan kita. Jadi darah daging itulah yang akan menjadi membentuk, membesar bayi yang disusukan oleh ibu susuan. Dan syarat 5 kenyang itu maknanya adalah ditetapkan oleh alim ulama, maknanya menjadi boleh menumbuhkan tubuh badan yang sihat, biologi dari segi biologi dan juga fizikal dan juga psikologinya. Mengapa hukum syarak sangat teliti dalam hal ini, ya? Kerana seperti mana disebut oleh peguam kita tadi, ya, saudara tadi mengatakan bahawa sebab dia berkait dengan nasab tadi, ya. Kerana disebut, ya, dalam hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa sesungguhnya persusuan itu dapat menjadikan mahram sebagaimana mahram kerana kelahiran. Jadi that's why lah ulama sangat teliti dalam hal ini. Contohnya pandangan daripada Yusuf Qardawi, ya, yang mengatakan bahawa mengapa ibu susuan ini ataupun hal-hal yang berkaitan dengan anak susuan ini sangat teliti, kerana penderma ataupun kalaulah ada kata program untuk menderma susu ibu dan sebagainya, identiti penderma ataupun identiti ibu susuan itu mestilah dikenali oleh bayi berkenaan apabila dia besar kelak, supaya tidak terjadilah kes-kes berkahwin sesama anak susuan, adik-beradik dan sebagainya, kerana telah menjadikan syarat tadi bahawa ibu susuan itu adalah seperti ibu kandung sendiri dan saudara ataupun adik-beradik anak susuan adalah seperti adik-beradik sendiri, aurat dan mahramnya adalah seperti adik-beradik sendiri. Maka itulah sebabnya dalam konteks negara kita sebenarnya, ya, Jita dan Uyaina, ya, sebenarnya tidak menjadi satu perkara yang terlalu daruri ataupun terlalu mendesak untuk kita mewujudkan
program khusus ataupun negara nak sebut bank susu ke dan sebagainya, sebenarnya tidak lagi mendesak sampai ke tahap itu. Ada kes-kes tertentu sahaja. Jadi ulama peringkat antarabangsa, ulama Islam juga mengatakan bahawa tidaklah sampai kita mewajibkan, kerana belum sampai ke tahap itu. Okey, baik Prof. Okey, baik Prof. Dan mungkin kita boleh bertanya kepada Puan Asmah sendiri. Puan Asmah, berapa bulan atau berapa lama Puan Asmah memberi susu kepada adik Farhanis dan bagaimana perhubungan Puan Asmah bersama dengan adik Farhanis sekarang ini? Okey, terima kasih. Untuk pengetahuan, saya hanya menyusukan baby Farhanis ni selama 2 minggu sahaja. Memandangkan saya perlu mengikut suami ke Bangi sebab dia bekerja kat sana. So bila dah habis berpantang, sebab waktu saya menyusu menjadi family susuan baby Farhanis tu, waktu tu dah nak habis pantang dah. Jadi saya bagi tahulah, awal-awal lagi saya dah bagi tahu saya hanya boleh menyusukan sekejap je. So dia okey. So saya pun hanya 2 minggu lah sempat, dan alhamdulillah sampai sehingga hari ini masih lagi berhubung dengan keluarga mereka lah. Dan baik. Ini kan Sugi, kalau kita lihat juga adalah salah satu hikmah daripada ibu susuan dan anak susuan ini, dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Baik, Tuan Faisal, tadi saya ada bertanya tentang dari sudut pandangan Islam dan juga dari sudut pandangan sivil. Kalau dari sudut pandangan Islam kita dah faham, ianya memang memberi kesan dari sudut nasab, tanggungjawab, hak tututan harta, aurat dan sebagainya. Tetapi kalau dari pandangan sivil pula, adakah ia juga memberi tekanan yang sama juga dari sudut yang saya maksudkan tadi itu, dari pandangan sivil, Tuan? Okey, terima kasih Bu Aina. Berdasarkan saya punya pertanyaan dengan kawan-kawan peguam terutama yang bukan berbangsa Melayu dan bukan beragama Islam, setakat hari ini tidak ada dipanggil sekatan seumpama yang berlaku dalam hukum syarak. Maknanya tak adalah dalam isu berkenaan dengan tak boleh kahwin ke ataupun dari segi aurat, itu tak ada. Mereka tak ada masalah Cuma dari segi itu sama macam kita. Maknanya anak susuan tidak boleh mewarisi pusaka daripada ibu susuan dia. Sama macam kita Cuma dalam hal ini hakikatnya Uyaina dan juga Sanggita perkara ini perkara yang sangat mustahak dan penting seumpama anak angkat. Kalau anak angkat, kita ada dipanggil sijil pengangkatan ataupun perintah pengangkatan ataupun dalam surat beranak tu ditulis ini anak angkat Sipulan bin Sipulan Baik. Saya rasa sudah sampai masanya kita kena ada satu pengiktirafan ataupun sijil pendaftaran berkenaan dengan hubungan ibu susuan dan juga anak susuan supaya tidak berlaku masalah-masalah seperti perkahwinan antara adik-beradik susuan ataupun isu-isu lainlah yang kita tak akan jangka berlaku pada yang akan datang Jadi ini sama ada untuk mereka yang beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, supaya jelas bukan setakat kontrak yang lain-lain. Ada juga ibu susuan yang dibayar oleh ibu bapa kerana khidmat memberikan susuan. Itu tak ada masalah. Itu sampingan antara kedua-dua belah pihak. Tetapi untuk masa depan anak tersebut dan juga ibu susuan, sama ada yang beragama Islam ataupun bukan beragama Islam, sama ada anak itu beragama Islam ataupun bukan beragama Islam, perlu ada satu sijil pendaftaran ataupun apa-apa pengiktirafan yang boleh dijadikan rekod supaya tidak ada berlaku sebarang masalah pada masa akan datang. Itu saya punya cadangan. Setakat hari ini saya fikir tidak ada lagi sebarang rekod ataupun sebarang hitam putih yang digunakan. Cuma usaha ataupun cadangan macam saya ni dah ramai dah yang cadang, bukan saya yang pertama kali. Pihak-pihak akademisian pun ramai juga yang mencadang. Sebab kita nak pastikan hubungan antara anak susuan dan ibu susuan tu. Jadi soalan asal yang Uyaina tanya tadi berkenaan dengan undang-undang sivil tidak ada lah sebagaimana di hukum syarak. Cuma kesannya katakanlah kalau antara anak yang bukan Islam dan juga ibu dia yang bukan beragama Islam yang ibu susuan tu, kalau ibu dia meninggal,
setakat ni tidak ada yang mengatakan bahawa anak susuan tu berhak untuk mewarisi pusaka ataupun harta peninggalan ibu susuan dia dalam undang-undang Siwa. Jadi sudut harta kita dah faham dengan jelas. Sama je macam dengan kita. Okey, baik. Okey, maksudnya dari sudut undang-undang tidak ada masalah sekiranya seorang ibu beragama Islam ingin memberikan susu kepada yang bukan beragama Islam. Tetapi mungkin boleh saya tanya kepada Prof juga. Prof, saya faham dari sudut hukum Islam ada pelbagai syaratnya, tetapi dari sudut Islam juga boleh seorang yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam memberikan susu kepada yang bukan beragama Islam dan sebaliknya. Saya saya menunjuk kepada Yusof ulama ulama antarabangsa yang mengatakan bahawa seandainya susu ingin diberikan kepada ataupun program susu ibu ini atau penderma ini ada beberapa syarat dah yang kalau seandainya kalau dapat memenuhi syarat ini dan persoalan ini dapat dirungkai, bolehlah kita buat secara disebut tadi maknanya yang pertama saya dah sebutkan tadi, identiti penderma itu perlu diketahui dan sangat baik kalau data-data sudah dicadangkan oleh tuan tadi, maknanya direkodkan dan mendapat CJ pengiktirafan kalau itu dapat dipastikan kemungkinan maknanya boleh program ibu susuan ini diperluaskan Dan yang kedua menurut pandangan Yusof Al-Qaradawi susu ibu yang terkumpul itu tidak boleh sama sekali bercampur dengan air ataupun ubatan-ubatan lain Jika berlaku pencampuran antara keduanya, maka maknanya tidak akan sabit dia sebagai ibu susuan. Maknanya ibu tu susu itu mestilah susu yang asli daripada ibu tersebut tanpa mencampurkan dengan apa-apa yang lain Baik. Dan yang ketiga, sekiranya susu ibu yang terkumpul itu disyaki bercampur dengan susu wanita-wanita lain secara rawak, maknanya itulah sebabnya kalau kita buat satu center dan sebagainya, kita risau yang ini tidak dapat dikawal secara rawak, maka hukumnya sama seperti syarat kedua, iaitu tidak akan berlaku sebarang pensabitan kekeluargaan, maknanya dia tidak boleh diiktiraf sebagai ibu susuan. Baik. Namun dan inilah soal ibu non-Muslim dengan Muslim itu saya tidak jumpa dalam syarat ini yang ditetapkan oleh fatwa ini. Jadi saya tidak dapat memberikan satu kepastian bahawa boleh apa tu ataupun tidak boleh. Tetapi saya ambil dari sudut kalau menderma organ menderma organ adalah diharuskan. Maka kalau dalam konteks menderma organ diharuskan, maka mungkin ibu susuan itu kalau sampai peringkat daruri, mendesak, tak ada pilihan lain, maka juga mungkin diharuskan. Baik. Okey, saya kira itu satu konklusi terbaik juga untuk topik kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak buat Profesor Dr. Fariza Muhammad Syam, Pengarah Institut Islam Hadari UKM, Tuan Faisaluddin Yusof, Peguam Syar'i kita, dan juga untuk Puan Asma Muhammad Noor yang sudi berkongsi pengalaman menjadi ibu susuan untuk 2 orang anak. Terima kasih Puan. Terima kasih. Jaga diri kesemuanya.